Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So hari ini Timbalan Presiden PAS membuat kenyataan ya untuk pilihan raya negeri Sabah yang akan datang. Ya, mereka katakan PAS akan berbincang dengan mana-mana parti untuk bekerja sama ya di dalam pilihan raya negeri itu. Namun sahabat semua perlu diingatkan, rakyat Sabah akan tolak mana-mana parti ya yang akan bekerja sama dengan parti PAS ini, kerana parti PAS ini adalah parti sesat, kata Muhyiddin Yassin, parti ajaran sesat. Jadi rakyat Sabah bersetuju dengan kenyataan Muhyiddin itu, dan kerana itulah ya rakyat Sabah menolak sama sekali untuk PAS ini berleluasa untuk terus mengukuhkan kedudukan mereka di Sabah, di Borneo khususnya. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan Anda apakah kenyataan terkini ya daripada timbalan Presiden PAS ini. Ya, ini dia katanya, PAS Sabah diberi autonomi untai kerjasama politik baru untuk pilihan raya negeri Sabah yang akan datang. Jadi mari kita lihat kenyataannya. Ya, berdepan pilihan raya negeri Sabah pada tahun depan, PAS sedang meneliti strategi kerjasama politik baru dalam usaha melebarkan pengaruh di negeri bawah bayu itu. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, kepimpinan PAS Sabah diberikan otonomi dalam menentukan perkara itu karena mereka lebih memahami konteks negeri itu, konteks politik negeri Sabah. Jadi katanya, saya sebut kita perlu lebih terbuka dalam muafakat nasional, kita kekal dan tiada isu. Cuma dalam konteks Sabah, pemimpin negeri lebih tahu tentang keperluan Sabah, katanya. Saya tengok mungkin satu pendekatan yang sesuai untuk Sabah dalam muafakat nasional politik di sana. Jadi ini parti akan teliti. Sebab saya tengok contoh sebab saya tengok contoh, saya sebut tentang autonomi UMNO katanya pada sidang media selepas merasmikan muktamar PAS di Kerbau Temerloh malam tadi. Sebelum ini bekas Ketua Menteri Yong Teck Lee menggesa Perikatan Nasional supaya tidak perlu bertanding pada PRN Sabah yang akan datang. Yong adalah Presiden Parti Sabah SAPP, iaitu Sekutu PN serta gerakan serta juga Gabungan Rakyat Sabah. JRS berkata ini selaras dengan pendirian parti yang mahu parti itu sebenarnya tidak bertanding di PRN. PAS kini mempunyai seorang adun lantik di Sabah, iaitu Dr. Ali Akbar Gulasan yang juga pesuruhjaya PAS mendukung kerajaan negeri pimpinan Ketua Menteri Haji Jinon. Jadi untuk hal ini, sepatutnya apabila kerajaan ini bertukar, ya adun lantikan daripada PAS ini patutnya tidak diteruskan lagi lah. Soalnya kenapa masih diteruskan lagi? Apa fungsi mereka? Apa fungsi parti PAS di Sabah ini? Tidak ada fungsi. Inilah yang saya katakan, kalau benar Haji J ini benarkan lagi perkara ini berlaku untuk melantik seorang adun lantikan daripada parti PAS, ya kita akan tolak habis-habisan kerajaan yang ada di Sabah ini. Justru Tuan Ibrahim berkata pendekatan politik di Sabah adalah berbeza berbanding di Semenanjung. PAS Sabah kita ada adun lantikan sebagian daripada kerajaan dan kita menyokong kerajaan Sabah tapi PN lain, katanya. Sebab itu kita ada otonomi sendiri. Mereka yakin sahabat semua. Jadi kita harapkan perkara ini tidak akan diulangi lagi. Ya, untuk selepas PRN yang akan datang ini kita harapkan ya supaya adun lantikan daripada PAS ini tidak dikekalkan ya, tidak dikekalkan ya. Kita tahu tidak ada fungsi. Ya, yang mengambil peluang di sana adalah untuk mereka menguatkan, mengukuhkan parti PAS ini di Sabah. Jadi kita tidak mau perkara itu berlaku, ya. Kita mahu PAS ini, kalaupun mereka bertanding boleh, sebab negara kita negara demokrasi. Ya, sesiapapun boleh bertanding, tapi jangan benarkan sesiapapun wakil daripada PAS ini, ya, dan juga pemimpin Sabah, mungkin Anda dengar apa yang saya katakan ini, jika mana-mana parti ya bekerja sama dengan parti PAS untuk PRN di negeri Sabah ini yang akan datang, kita akan pastikan parti itu juga akan menerima nasib yang sama seperti parti PAS. Itu tekad kita sebagai rakyat Sabah. Dan hari ini satu lagi kenyataan yang dibuat oleh Tuan Ibrahim ya, katanya PAS perlu dekati bukan Islam jika mau menang pada PRU 16. Inilah sahabat semua, ya, di saat mereka memerlukan undi daripada bukan Islam, di saat itulah mereka mahu mendekati. Tetapi ketika ya hari ini kita mendengar begitu banyak bisikan kenyataan-kenyataan, presiden mereka sendiri menyatakan ya yang menyebabkan rasuah ini menyebabkan rasuah berlaku dalam negara kita ini karena mereka yang bukan Islam, katanya. Ya, lalu mendajalkan, mengkafirkan mereka-mereka
parti-parti yang bukan bukan bersama dengan mereka dan sebagainya, ya, menfitnah, ya, dan banyak lagi. Tapi hari ini bila mana mereka merasakan perlu untuk mendapat undi daripada mereka yang bukan Islam, mereka mau mendekati sahabat-sahabat semua. Inilah namanya hipokrit. Hanya kerana mereka perlukan perlukan undi sokongan daripada masyarakat bukan Islam, mereka mulailah membuat seperti itu. Tapi mereka lupa, rakyat ataupun kami tidak lupa dengan kenyataan-kenyataan daripada pemimpin-pemimpin PAS ini dengan sewenang-wenangnya mengkafirkan, mendajalkan orang, membuat tuduhan melulu dan sebagainya. Jadi gendang perang PAS untuk menawan Putrajaya menjelang PRU 16 mula di Palu hari ini dengan arahan kepada pemuda parti itu untuk mendekati masyarakat bukan Islam. Berucap pada perasmian Muktamar PAS di Kedrau, Temerloh, Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim berkata, untuk menawan Putrajaya, PAS tidak boleh semata-mata mengharapkan undi Melayu. Ya, katanya PAS selaku sekutu gabungan Perikatan Nasional perlu melihat kepada kepemimpinan kelompok mufakat politik khususnya di Sabah dan Sarawak. Sabah Sarawak tidak akan benarkan ini berlaku, sahabat-sahabat semua. Sabah Sarawak akan tunjukkan kepada PAS untuk jalan keluar daripada Borneo. Ya, kita tidak perlukan PAS untuk berada di Borneo, di Sabah dan Sarawak. Kita tidak mahu Sabah ini dikelantankan. Kita tidak mahu rakyat Sabah ini disesatkan oleh parti yang dikatakan oleh Muhyiddin Yassin sebagai parti ajaran sesat. Itu dia sahabat semua. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda rakyat Sabah? Adakah anda bersetuju untuk parti PAS ini ya terus berleluasa, terus dikembangkan di Borneo ini? Yang nyata kita lihat betapa lamanya mereka memerintah di Kelantan. 34 tahun sahabat-sahabat semua. Apa yang berlaku? Mereka mencuci rakyat Kelantan. Tidak boleh mengkritik pemimpin. Tidak boleh mengkritik ulama katanya. Sedangkan yang dikritik itu adalah hasil kerja mereka. Ya, yang tidak membangunkan, tidak menjaga kebajikan rakyat dan sebagainya. Apa pembangunan yang ada di negeri Kelantan? Masalah air pun tidak boleh diselesaikan. Jadi kita tidak perlukan PAS untuk berada di Sabah. Tidak perlukan PAS untuk berada di Borneo ini. Itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana dengan anda rakyat Sabah, rakyat Borneo? Adakah anda seirama dengan saya? Anda boleh berikan pandangan dan juga komen anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, dapat pun keanggap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.